Dalam arus kemodenan, perkara-perkara mistik yang berlaku di kalangan kita sudah sinonim untuk diperkatakan. Namun pada hari ini, Sepul TV akan menjemput seorang tetamu untuk menceritakan perkara yang beliau lalui. Helmi, bukan nama sebenar. Okay. Silakan duduk. Selamat datang ke Sepul TV. Terima kasih. Dan kita juga ada tetamu undangan khas untuk menanyakan sebarang soalan. Ini dia, Makno. Juga bukan nama sebenar. Assalamualaikum. Terima kasih. Duduk. Wah, dengar pun dah seram Oh, seram. Tapi apa pun sunuk saya lah bila daripada Encik Sepul telah jemput saya untuk datang ke sini dengan wadah pun. Kita akan bawakan cerita seterusnya kepada Helmi. Ceritakan pengalaman anda. Motif lah hari ini. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Sepul TV yang sudi menjemput saya. Ya, sama-sama. Di mana cerita yang akan saya kongsikan kepada anda, just nak share pengalaman saya lah kan. Pengalaman saya berkenaan hari ini saya nak share tentang pengalaman di mana saya duduk di sebuah rumah di mana waktu tu saya sakit. Okey, saya dibawa oleh ahli keluarga saya pergi ke sebuah rumah dan saya tak pasti bomoh lah, senang cerita bomoh lah. Kita tak payah nak tapis-tapis. Yalah, betul lah. Kita banyak peramal perubatan pun kita ada kan. Ya, kita kategorikan dia bomoh lah. Dengan zaman saya ni sekarang, sebenarnya bukan tak percaya kan. Memang dalam Islam lah, agama kita pun ada kata wajib mempercayai perkara gaib kan. Betul. Tapi wajib dengar. al-maklum lah, benda gaib. Yalah. Macam saya pula bukannya mendalami ilmu ataupun bidang ni, jadi kita yakin tak yakin. Jadi satu cerita yang telah melibatkan diri saya mengalami sakit di bahagian perut, mengakibatkan perut saya menjadi kembung. Tu busung ke? Dia bukan busung, tapi dia kembung ada sebab dia. Angin kot? Bukan. So hari inilah hari yang sesuai untuk saya share, saya kongsi dengan anda semua. Jangan buat apa yang saya buat. Okay. Dengar tu geng. Okey, satu hari saya pergi ke kawasan Perak ke, area Parit. Kalau ada yang orang Parit tengah tengok ni, so di kawasan anda sana adalah satu hari tu saya pergi satu majlis kenduri kahwin. Kan, saya pergi majlis kenduri kahwin tu macam biasa, datang santai apa semua makan. Waktu saya nak balik, saya ada nampak satu pokok keladi. Besar ke? Pokok keladi tu kecil je, macam biasa je. Tapi dia menarik minat saya. Menarik sangat minat saya. Nak minta tuan rumah pun pokok tu kan besar sangat pun. Kalau pokok besar tu lah kot kan. Orang kata mencuri pula. So saya kata tak apalah, ambil lah, kecil pun tak apalah, saya nak bawa balik. So saya tak ada fikir panjang pun. So kepada anda, kalau nak ambil pokok, sebarang jenis pokok lah tambah pula kawasan orang, tempat orang, kita tak tahu. So berhati-hati. So saya nak share lah ni. So saya ambil, saya bawa balik. Bila saya bawa balik pokok tu, seperti mana pokok tu membesar, saya tak perasan lah. Selepas tu baru saya tahu perut saya semakin besar. Puncanya, adakah anda mengambil pokok tu bawa balik? Okey, apabila saya dah pergi ke rumah bomoh tu, dia menyatakan anda ada ambil, ada tak kamu ambil barang orang? Senang cerita lah. Dia cakap macam tu. Ada tak cucu ambil barang orang? Kita barang apa ambil, saya tak ada ambil. Cucu telah tersilap ambil. Saya memang saya bukan mencuri. Saya Yalah, kita anggap benda tu nature kan. Kita anggap benda tu nature. Kita lagi pun tak ada orang punya kan. Jadi saya pun tak ada lah. Okey, tak apa, dia katakan. Mungkin dia kata cucu tak tahu. Mungkinlah kot saya tak tahu, sebab selama ini saya tak ada pula mencuri barang orang ke ambil barang orang. Saya tak ada ambil. Jadi bila perut saya makin besar, ahli keluarga saya bawa saya pergi ke rumah bomoh tersebut, dan untuk berubatlah, perubatan secara Islam lah. Tak adalah dah saya nampak dia buat benda tahayul. Cuma dia saya duduk dekat dia suruh saya baring. Lepas tu dia letak selai kain. Letak selai kain.
kan, tak sekelai kain. Kain tu warna apa? Kain tu warna putih. Okey. Dia tunjuk kain warna putih. Dia baca-baca lah. Saya tak pasti apa yang dia baca. Dalam keadaan saya sakit. Selepas apa yang saya cerita ni sebenarnya telah dikembali cerita oleh keluarga saya, ahli keluarga saya. Jadi dia kata waktu tu saya menjawab, perut saya ni besar seperti pohon keladi. Oh, mana dia kembang lah. Kembang. Jadi sebenarnya yang saya ambil tu, ni nak bagi tahu, bukan pokok keladi, tapi adalah ular bersisik emas. Oh. Takkan nak percaya zaman era tahun-tahun, saya ingat lebih kurang 4 tahun lepas lah. Saya takkan percayalah ular sisik emas. Apa saya ambil pokok keladi? Yelah, kita nampak benda tu visual ya, kan. saya nampak lah yang saya ambil pokok keladi tu kan. Saya mention memang saya dah ambil. Okey, sebenarnya saya ambil tu anak. Akan bercerita selepas ini. Tunggukan iklan penaja. Tonton sampai habis. Dapur Ayu Eddie Corner terletak berhadapan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, bersebelahan dengan kedai Postman. Ia menyediakan pelbagai cuadah dan menu untuk santapan malam. Antara menu-menu yang dihidangkan, roti john, bihun sup, kuih tiaw sup dan pelbagai lagi. Begitu juga dengan western. Anda boleh menikmatinya dengan rasa senang hati bersama keluarga tersayang. Okey, Cik Elmi, berkenaan dengan ular emas yang dikatakan jumpa menyerupai keladi tadi tu, apa tindakan Cik Elmi selepas tu? Okey, bila saya ada dengan bomor tu, waktu rawatan tu, dia letak kain tu tadi kan. Bila dia letak kain, jadi dia menceritakan segalanya pada ahli keluarga saya, dan saya juga di situlah. Saya ni dengar tak dengar sebenarnya kan. Jadi dia kata adik ni telah ambil anak ular ataupun anak ular sisik emas ni. Sisik emas ni kalau orang dulu-dulu, kalau zaman dululah dia cerita ni, ada kemungkinan ya anak ular raja lah, ini raja anak bangsawan. Kan ini orang kata cerita zaman kuno kan. Tapi kalau tak ada dulu, tak ada sekarang. Jadi kita agak faham lah dia punya storyline dia macam mana. Jadi bila dia kata saya sebenarnya bukan ambil pokok keladi, saya ambil anak ular sisik emas tu, saya macam agak lah ambil anak sisik emas. Terang-terang keladi tu. Yang Encik Elmi ambil tu waktu bila tu? Waktu dia macam Pagi ke, petang ke, malam ke? Yes. Waktu kita kan biasa tengah hari kita datang, kemudian kahwin apa semua. Seingat saya lah, sebab saya dengar bunyi azan asar. Jadi waktu asar masa tu memang kebetulan ada hujan rintik. Ada hujan. Dia dah menunjuk lah saya kena cepat sebenarnya sebab nak hujan dah rintik-rintik. Tapi saya tak peduli, saya pergi korek juga kan. Usaha korek pakai jari macam ni. Korek kan keladi kan senang. Yalah, kita berkorek macam tu. dia kita dapat dah boleh ubi ambil pun jadi dah. Dah tak ada masalah dah. Saya ambil sampai balik, saya tanam. Memang pokok keladi tu cantik. Cantik sangat. Bawa balik rumah dia membesar. Pokok saya membesar. Jadi bila dia cakap macam tu, saya kata macam mana kalau tak betul, kalau bomor tu tak betul, macam mana dia boleh tahu yang saya ambil pokok keladi tu? Dia tengok kat mana tu, dalam mangkuk ke? Dia memang letak tuala saja. Dia letak tuala kain putih. Kain putih. Tak habis lagi. Jadi saya dah mula macam yakin cerita dia. Bukan yakin kat dia, saya yakin cerita dia. Sebab nak yakin kat dia pun saya tak kenal dia. Jadi tak apalah, saya kata kalau dah macam tu macam mana, apa cara? Dia kata dia kena buat dulu. Dia kena pulihkan dulu. Caranya yang pertama dia kata kena pulihkan perut. Okey. Jadi kebetulan lah sebelum dia datang tu, dia minta ahli keluarga saya bawa 2 biji telur ayam kampung. Okey, 2 biji telur ayam kampung. Dan ada barang-barang yang lain lagi lah, saya pun tak pasti. Tapi telur ayam kampung tu saya pasti dia guling dekat atas perut saya. Dia guling ni cara apa orang kata orang dulu lah yang cara dia kampung buat lah. rawatan kan. Dia uli atas perut saya ni. Dia uli dia kata sekarang dia kata semua yang ada kat sini saya akan campak telur ni ke depan. Semua tengok depan. Kan depannya tu ada ruang dinding je. Oh, dia baling kat dinding lah. Okey, dia suruh tengok kat sana.
Percaya tak percaya, saya tengah baring waktu tu, saya pun tengok. Belum sempat kena dinding, telur dah pecah. Korang bayangkan. Tegak belum aku. Masa proses pengubatan tu, Cik Elmi tak ada rasa yang something pelik ke dengan cara dia Sebab berubat saya tu? sebelum ni saya tak pernah alami pergi. Kalau demam biasa kita makan ubat je lah. Yalah, Tapi ini kenapa ahli keluarga saya bawa? Sebab kita cari jalan lain. Apa orang kata? Jalan alternatif. Ikhtiar, kita Ikhtiar. ikhtiar kan. Kita ada macam-macam perubatan Islam kita ada kan. So kita cuba. Saya je sebut bomoh, tapi sebenarnya perubatan Islam saya tak nak nyatakan di mana. Kan. Nanti untuk episod seterusnya mungkin kita boleh cerita lagi kita reveal lah benda tu. Lebih panjang lagi kan di mana kalau ada yang terkena, insya-Allah saya boleh bagi tahulah dekat mana tempat untuk rawatan seterusnya. Cuma saya nak share dengan anda semua. Jadi bila dia baling dekat dinding tu, belum kena dinding telur dah pecah. Korang rasa apa? Korang bayang ada telur, sebiji telur kan. Korang baling kat dinding, telur tu berkecai. Something macam ada satu dinding yang orang kata dinding gaib lah kata kat situ kan. Tapi yang menahan dia kan. Okey. Saya perasaan waktu tu saya dah percaya. Rupa-rupanya itu adalah Raja Ular Emas. Mungkinlah sebutan saya tu Raja Ular Emas, senang orang faham. Tapi dia ada sebutan dia lah yang bomoh ni kan. Sebab kalau kita cerita benda yang macam ni silap-silap, saya boleh kena ban. Orang kata gila dia ni. Fikiran dah. Jadi saya tak nak sebut. Tapi andaian dia itulah ayah dia. Maksudnya raja. Bapak dia dah turun ke sini. Maknanya sebelum ni perkara-perkara mitos yang berkaitan dengan ular emas ni memang ada dalam perkara gaib. Okey, bagi saya yang bercakap dengan Raja Emas ni, ular ni, kita yang cakap, manusia yang cakap. Okey, kalau korang tanya aku, ada tak benda ni? Memang ada depan mata aku sendiri. Kalau tak ada benda tu mendinding, dah kena dinding, dah pecah, aku pun boleh baling. Tapi itulah zaman sekarang ni kita nak cakap benda gaib ni nak percaya pun tak boleh juga. Betul. Sebab kita tak pernah mengalami dia apa semua. Dalam agama mempercayai itu wajib. Ya, betul. Mempercayai itu sebahagian daripada iman. Kita percaya tapi bukan takut. Kena betulkan. Itu akidah. Jadi apa yang aku nak share sebenarnya, aku nak cerita habis ni sebab aku nak korang tahu. Yang pertama, kalau pergi tempat orang, jangan suka-suka pergi petik pokok orang. Ini aku cakap tentang pokok lah sebab aku alami pokok. Kan mungkin ada benda-benda lain. Contoh batu. Aku lepas kena benda tu macam-macam benda aku dengar. Batu kita memang cantik je, banyak batu, tapi satu batu tu je yang cantik sangat. Kan? Kita pun ambil tatah apa benda lagi. Okey, jadi aku nak penghabisnya bila dia dah nyatakan kat situ, dia dah nampak, jadi bomoh tu tadi dia ceritalah dia akan buat rawatan apa semua dengan satu syarat aku kena pulangkan balik pokok. Ya, betul. Tempat asal dia. Pulang tempat asal. Jadi secara logiknya aku kena ambil pokok tu, aku kena pergi tanam balik lah. Tapi bomoh tu cakap bukanlah macam tu. Dia kata saya akan pulangkan. Mana bomoh tu bantulah. Dia bantu untuk pulangkan. Saya tak percaya. Kan? Macam mana pula ni? Pulang lah. Yalah. Tapi ni cerita alam gaib. Yalah. Kalau kita tak mahir, saya tak nak cerita. Yalah. Tapi alhamdulillah hari ni ini perut buncit sebab tak bersenam. Bukan sebab Kita yang sakit. masing-masing macam tu kan. Dia sakit hari tu sampai merah ni. Badan saya Macam busung lah kata. saya yang kulit macam ni tapi merah tu. Tunggu nak pecah ya. Tunggu masa nak pecah.